Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farazana binti Fakhur Anwar, nombor matrik 277150. Pada hari ini, saya akan membincangkan satu lagi subtopik yang terdapat dalam bab 6 darurat, iaitu rancangan BRIC. Pada tahun 1950, Lieutenant General Sir Harold Rawdon Bragg dilantik sebagai pengarah gerakan menentang pengganas komunis. Beliau ditugaskan untuk merancang, menyelaras dan mengarah gerakan-gerakan anti pengganas yang sedang dijalankan oleh pasukan polis dan angkatan bersenjata. Bragg yang berperanan luas dalam peperangan di Eropah dan Perang Jepun mengemukakan rancangan setelah 2 minggu tiba di Kuala Lumpur dan setelah melawat dan bertukar pendapat dengan rakyat di kawasan-kawasan yang terlibat. Rancangan beliau ialah untuk mengasingkan musuh dari mendapatkan bekalan makanan dan maklumat resikan serta memancing mereka ke kawasan pertempuran yang ditentukan oleh pasukan keselamatan. Beliau juga akan memberikan perlindungan kepada orang ramai yang terdedah kepada ancaman musuh lain dalam masa yang sama untuk mendapatkan sumber maklumat dan bekalan makanan. Beliau menetapkan dengan jelas dan terperinci peranan pihak polis dan tentera dan menggunakan kedua-duanya untuk merancang serta menyelaras gerakan menentang komunis. Bragg juga menubuhkan kabinet perang di semua peringkat. Di peringkat atas ialah Majlis Perang Persekutuan yang terdiri daripada beliau sendiri, Ketua Setiausaha Kerajaan, Pesuruhjaya Polis, pemerintah-pemerintah angkatan bersenjata dan tentera udara di Tanah Melayu. Di peringkat negeri pula terdapat Jawatan Kuasa Kerja Perang Negeri yang terdiri daripada Menteri Besar atau Ketua Menteri sebagai pengerusi, Ketua Pegawai Polis dan Pemerintah Tentera Tempatan. Di tiap-tiap negeri juga ditubuhkan Jawatan Kuasa Kerja Perang yang dipengerusikan oleh pegawai daerah dengan ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai kanan polis dan pemerintah tentera daerah. Ketiga-tiga bahagian ini iaitu perkhidmatan awam, polis dan tentera disatukan untuk mengumpulkan maklumat resikan, merancang dan melaksanakan gerakan menentang musuh yang sama. Bragg hanya berada 18 bulan di Tanah Melayu dan terpaksa meninggalkan rancangannya kerana sakit dan kecewa dengan sikap kerajaan yang tidak memberikan kepadanya kuasa-kuasa eksekutif seperti mana yang dijanjikan sebelum beliau bersetuju menerima tugas dan jawatan pengarah gerakan itu. Antara tindakan yang dijalankan ialah dengan memindahkan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kawasan penempatan semula atau di kampung baru supaya tidak diugut oleh komunis untuk memberikan maklumat dan bekalan makanan serta ubat-ubatan. Kampung-kampung baru ini dipagar dengan kawat berduri serta dikawal oleh pasukan keselamatan. Penduduk kampung baru diberi banyak kemudahan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, tempat tinggal serta bekalan elektrik dan air paip. Jumlah penduduk yang terbabit dalam rancangan ini adalah seramai 470,509 orang yang ditempatkan di 440 buah kampung baru. Persatuan Cina Malaya MCA yang ditubuhkan pada tahun 1949 banyak membantu usaha kerajaan menempatkan semula orang Cina. Akibat yang nyata daripada rancangan BRICS ini telah wujudnya kampung-kampung baru Cina sebagai satu ciri penempatan yang kekal sehingga kini. Walau bagaimanapun, rancangan peninggalan beliau iaitu rancangan BRICS telah diteruskan oleh pengganti-penggantinya sehingga menghasilkan kejayaan 10 tahun kemudian
apabila darurat diisytiharkan tamat pada 31 Julai 1960. Penubuhan rancangan BRIC menyebabkan wujudnya ketidakseimbangan kependudukan kaum, iaitu 86% penduduknya terdiri daripada orang Cina, 9% orang Melayu dan 4% orang India. Penubuhan ini telah menyebabkan orang Cina tertumpu di kawasan bandar, manakala orang Melayu kekal di kampung tanpa kemudahan moden seperti di kampung baru. Kesimpulannya, darurat yang diisytiharkan telah menyebabkan penduduk Tanah Melayu menghadapi pelbagai ancaman yang dilancarkan oleh komunis. Perkara ini telah menyebabkan penduduk mengalami penderitaan hidup sepanjang tempoh itu berlangsung dalam kehidupan harian mereka. Masalah perkauman juga sedikit sebanyak telah mengganggu kegiatan ekonomi dan keselamatan negara, serta kemudahan pendidikan juga tidak dapat dijalankan dengan baik kerana menghadapi ancaman daripada komunis.